لهداة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه أزواجه ذرياته آل بيته وإلى أولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من المؤمنين شاء لله لهم الفاتحة. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنصرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله والحمد لله وتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله نبينا وشفاعنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه ومن دعا بدعوته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maftah alaina futuhal arifin ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengasihimu. Waftah alaina abwabal ilmi wal ma'rifah, bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kekuatan pada kami untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, tunjukkanlah kepada kami kepalsuan dan jauhkanlah diri kami dari mengikutinya. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan, datuk-datuk? Alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Imam yang bertugas, datuk-datuk hadirin, para jemaah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi sudi untuk memberi ruang, peluang dan kekuatan kepada kita untuk sama-sama hadir menunaikan salat fardu subuh berjemaah pagi ini. Kita masih lagi berkesempatan untuk zikir, wirid, selawat, doa, munajat. Mudah-mudahan ini semua memberi momentum dan kekuatan pada kita untuk mencari redha menuju akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung kembali pelajaran kita menerusi kitab sifat solat Nabi yang sahih. Hadirin yang dirahmati Allah, itu kita telah mempelajari tentang disunatkan untuk kita menanggalkan kasut atau selipar ketika mendirikan solat. Sungguh pun begitu, memakai kasut atau selipar ketika solat juga dibenarkan, dengan syarat kasut atau selipar berkenaan suci daripada najis, dan syarat yang kedua, kasut dan selipar berkenaan boleh dilenturkan bila digunakan untuk bersujud. Pada pagi ini kita sambung pelajaran kita bahawa lintasan sesuatu tidak membatalkan solat. Lintasan sesuatu tidak membatalkan solat. Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, menerusi kitab Fathul Bari muka surat 590 juzuk yang pertama, meriwayatkan bahawa Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah ditanya,
Apakah solat itu terputus atau dihentikan oleh sesuatu lintasan? Maka Ibn Shihab Az-Zuhri menjawab, solat itu tidak dapat diputuskan oleh lintasan sesuatu. Aku pernah diberitahu oleh Urwah bin Zubair bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, sungguh terjadi satu hari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu menunaikan solat pada satu malam. Ini qiyamul lail. Dan aku melintangi antara baginda sallallahu alaihi wasallam dan kiblat di atas katil. Bilik baginda sallallahu alaihi wasallam tu agak sempit. Ada katil satu untuk baginda tidur dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan baginda wajib bangun berqiyamul lail tiap-tiap malam. Kita tiap-tiap malam ni wajib tidur. Baginda tiap-tiap malam ni wajib qiyamul lail. Kalau kita betul-betul nak mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, tak terdaya kita. Sebab ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat khususiah. Macam kahwin dengan 12 orang wanita. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam qiyamul lail tiap-tiap malam, itu sunnah khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Berqiyam hingga pecah tumit-tumit kaki, itu sunnah khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak daya kita. Solat tarawih daripada mula lepas isyak sampai subuh solat tarawih. Kita tak daya. Lapang pun dah cabut lari dah, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita ikut dengan kadar kemampuan kita. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam dari satu sudut perbuatan itu khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, walaupun kita menelusuri sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi tak sepenuhnya dengan kualiti yang dipamerkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi daya upaya untuk kita mengikut adalah berdasarkan kepada kemampuan kita. Walaupun satu ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontohi dengan perbuatan, pada ketika yang lain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disaran dengan perkataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu perkara, tunaikanlah dengan kadar kemampuan kamu. Jadi dalam acara kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ada kemampuan masing-masing. Dan dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh riwayat Ibnu Majah dan lain-lain, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'malu fakullun muyassarulah lima khuliqalah." Buatlah amal ibadat, dan setiap orang dipermudahkan untuk membuat amal ibadat berdasarkan kepada kriteria yang Allah menciptakannya. Ada orang dia boleh qiyamul lail seminggu 5 kali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, atau seminggu 7 kali penuh. Ada orang kurang qiyamul lail tapi dia suka puasa sunat. Ada orang kurang qiyamul lail, kurang puasa sunat. Dia banyak bersedekah, dia banyak berzikir, dia banyak berselawat, dia banyak berwirid. Jadi kemampuan kita, keilmuan kita, kesedaran kita menyebabkan amalan kita berbeza. Berdasarkan kepada bahagian masing-masing. Alhamdulillah. Dan bilik baginda sallallahu alaihi wasallam tu kecil. Baginda bangun malam, bila baginda bangun malam, baginda qiyamul lail. Dan katil baginda sallallahu alaihi wasallam, antara baginda berdiri solat, baginda menghadap pada kiblat. Jadi katil itu benar-benar di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail sembahyang, dia duduk terlentang di situ dan dia memerlukan sesuatu hajat, bangun. Bangun, dia menyusuri depan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dapatkan hajatnya itu. Jadi perihal ini menunjukkan bahawa lintasan seseorang di depan orang yang bersolat tidak membatalkan solat. Ya, apatah lagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada objek, ada lintasan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam pun, baginda tetap khusyuk dan khudu' dalam solat. Kalau nak kira dengan nisbah kita,
bini lalu depan kita semayang, anak lalu depan kita semayang, ataupun suara telefon kau bunyi dalam solat, orang buka TV, buka radio ke kuat, jiran gaduh dengan bini ke, kita tengah solat, benda tu mengganggu konsentrasi kita dalam solat. Tapi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in bersolat, seolah-olah gangguan-gangguan itu tidak ada. Bahkan tidak sedikit pun mengganggu mereka dalam terus melakukan khusyuk ketika salat. Al-Masru' an Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, faqad zakara 'indaha ma yaqta'u salat, faqila al-kalbu wal himar wal mar'atu. Faqalat shabbahtumuna bil humri wal kilab. Wallahi laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni ala sariri bainahu wa bainal qiblati mustaji'atan. Fatubdu lil hajatu fa ukrihu an ajlisa fa udhiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fansalla min 'indi rijlaihi. Diriwayatkan daripada Masruq radhiyallahu anhu, dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika disebutkan kes sesuatu yang boleh memutuskan solat dengan lintasan sesuatu, sama ada yang melintas tu anjing, keldai ataupun wanita, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apakah kamu menyerupakan kami, yakni golongan wanita ini, dengan anjing dan keldai? Demi Allah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dalam keadaan aku terbaring di atas katil yang melintangi antara baginda sallallahu alaihi wasallam dan kiblat. Katil duduk depan, baginda menghadap diri, dan bila baginda menghadap kiblat ke Kaabah, jadi Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur atas katil itu menghadap. Dan Aisyah radhiyallahu anha tak nak mengganggu tumpuan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Ketika itu beliau berhajatkan sesuatu, lalu beliau pun menyelinap melalui bahagian depan kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi dalam sunannya, muka surat 160 juzuk yang kedua, pada bab tidak ada sesuatu lintasan yang boleh membatalkan atau memberhentikan solat. Manakala Imam Hafiz Ibn Hazm dalam kitabnya Nasikh wal Mansukh mengatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang sesudah mereka daripada kalangan tabi'in menegaskan bahawa solat terbatal apabila dilintasi sesuatu. Untuk membuktikan bahawa solat tidak batal dengan lintasan sesuatu, sama ada lintasan anjing, keldai ataupun wanita, berdasarkan kepada beberapa hadis yang kuat dan sahih, justru tidak benar solat itu terputus atau terbatal hanya kerana ada sesuatu yang melintas di hadapan kita. Berkenaan dengan lintasan seseorang wanita atau perempuan, ianya bersandarkan pada hadis yang kuat lagi sahih yang bersumberkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana riwayat sahihain yang kita sebutkan tadi. Hadis itu menegaskan tidak terbatalnya solat disebabkan lintasan seseorang wanita yang dewasa ke atas orang yang bersolat. Tak kira lah tuan-tuan, wanita ke, binatang ke, keldai ke, unta ke, bila kita tengah semayang menghadap ke kiblat, lintasan berkenaan tidak membatalkan solat kita. Cuma mengganggu kekhusyukan solat kita sahaja. Manakala kes lintasan anjing dan keldai ke atas seorang yang bersolat, dasarkan kepada hadis Abu Juhaifah yang panjang, antara lafaznya kemudian dipacakkan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam tongkat pendek. Ini satu hari Abu Juhaifah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat solat di tempat terbuka, tanah lapang. Jadi untuk memberi isyarat pada sahabat-sahabat yang lain bahawa baginda sedang bersolat, di tanah lapang itu baginda letak di hadapan baginda satu kayu pancang ataupun satu tongkat, satu kayu pancang letak depan baginda. Antara kayu pancang dengan baginda gunakan zon eksklusif untuk solat tu dalam jangka 3 hasta. Jadi kalau orang nak lalu daripada melepasi zon eksklusif itulah. Mana zon 3 hasta, daripada tapak kaki kita berdiri, tumit kita berdiri itu, ukur ke depan satu hasta, ke depan lagi satu hasta, depan lagi satu hasta. Jadi antara telapak kaki kita berdiri ke depan itu 3 hasta jaraknya, jarak yang disifatkan zon eksklusif untuk kita menunaikan solat, yakni melakukan rukuk dan sujud. Jadi kawasan itu haram untuk dilintasi.
Kalau kita hajat, ada nak benda, nak apa sekalipun, hendaklah melintasi di luar zon eksklusif 3 hasta. Kalau budak-budak macam mana? Budak-budak dia tak tertakluk pada hukum yang haram sebab tak balik, tak berakal lagi. Kadang-kadang anak, kadang-kadang cucu. Nah, kadang anak dengan bini muda, kadang anak dengan bini tua, lalu juga situ. Yalah, tua-tua pun ada rezeki lagi, alhamdulillah. Jadi, yalah, bila kita solat, anak-anak kecil ni lalu lintah. Tidak membatalkan solat, tetapi mengganggu sedikit kekhusyukan solat sahaja. Itu nisbah manusia ataupun wanita ataupun lelaki. Betul lagi kalau dilintasi ajin dan kaldai. Ini dalilnya. An Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma qala zara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbasan fi badiyatin lana wa lana kulaibatun wa himaratun tur'a. Asala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'asr wa huma baina yadayhi falam yuzjira wa lam yuakhkhira. Dia akan daripada Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi Abbas di suatu kampung kami. Dan kami memiliki anjing kecil dan seekor keldai yang digembalakan. Dulu-dulu zaman awal Islam, Pak Arab ni dah bela anjing zaman jahiliah lagi. Jadi zaman permulaan Islam ni mereka masih lagi kekal dengan tradisi membela anjing. Hatta minum arak sekalipun mula-mula zaman permulaan Islam, walaupun kefarduan hukum syarak yang lain telah diturunkan tentang akidah, tentang solat, tentang apa lagi. Mereka masih lagi kekal dengan tradisi iaitu minum arak. Tapi bila mana di kalangan sahabat bila bersolat tukar ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun jadi a'budu ma ta'budun. Jadi tukar ayat tu, maka turunlah perintah supaya berhenti minum arak dan fokus tentang solat. Ini kita panggil proses peralihan dalam Islam, di mana dalam tradisi jahiliah mereka banyak melakukan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh peraturan agama, tetapi bila mereka memeluk Islam, peraturan ataupun tata cara hidup yang tidak disenangi itu dibuang oleh Islam sedikit demi sedikit, satu demi satu, dan akhirnya mereka menelusuri kehidupan Islam dengan penuh keharmonian. Alhamdulillah. Jadi menjelaskan kepada kita tuan-tuan, bukan kata hukum Islam ni turun sekaligus. Quran pun turun 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi hukum itu diturun beransur-ansur supaya orang boleh belajar, boleh faham, boleh terima, boleh dilaksana. Alhamdulillah. Macam bajet kita jugalah, bajet 2007. Walaupun ringgit ditutup lemah berbanding dolar Amerika, tetapi kerajaan menyediakan juga beberapa inisiatif untuk rakyat supaya aktiviti ekonomi diliberalisasi dan rakyat mendapat bantuan dan manfaat yang sewajarnya hasil daripada pertumbuhan lembab ekonomi 4% dan juga ringgit ditutup lemah berbanding dolar Amerika. Kita dah sebut dolar Amerika. Kalaulah dolar Amerika itu boleh beli syurga, nescaya ramai orang Amerika dalam syurga. Kalaulah ringgit Malaysia itu digunakan untuk membebaskan kita daripada api neraka, ramai orang Malaysia ni boleh bebas daripada api neraka. Apa duk kisah sangat tuan-tuan? Kita duk fikir, bajet dunia, bajet akhirat, tak berapa nak fikir sangat. Walhalnya, dunia tak sampai ke mana pun. Tapi keimanan kita yang menentu. Mak ada kita selamat ke syurga atau selamat daripada api neraka. Tuan-tuan hadirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunaikan salat asar, dua haiwan tersebut, anjing dan keldai ini, lalu depan baginda sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang. Ternyata kedua haiwan tersebut tidak diherdik dan tidak pula ditarik ke belakang. Anjing dan keldai duk main lintah depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah sembahyang. Baginda tak marah pun. Tak sumpah seranah pada binatang. Sumpah seranah pada binatang buat apa?
Binatang pun bukan faham bahasa manusia. Tak. Ini contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keldai anjing duk main depan tu tak ada marah tuan anjing, tak ada marah tuan keldai. Tak. Semayang, benda tu lalu pun tak apa, tak membatalkan salat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi silat, kita tengok muka surat yang ke-42. An Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu raqiban ala himarin atani wa ana yawma idzin qad hasul ihtilal. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin. Amartu baina yadayhi ba'di as-saffi wa arsaltu al-atana tartam. Fadakhaltu fi as-saffi falam yunkir zalika alayya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku menerima tetamu yang menaiki keldai betina. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam dan merupakan orang yang menerima doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami ilmu pentafsiran Al-Quran dan menguasai, sehingga dia digelar lautan umat ini dalam bidang tafsir. Satu hari Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa aku menerima tetamu yang menaiki keldai betina. Ketika itu aku sudah mendekati dewasa. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di Mina, menghadap ke tempat yang tidak berdinding di tanah lapang. Aku melintasi sebahagian saf di hadapan, lalu aku melepaskan keldai betina untuk makan rumput. Lepas itu aku masuk dalam saf solat dan baginda tidak melarangnya. Jadi hadis ini diulas oleh Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan perkataan Ibn Abbas bersolat menghadap ke tempat yang tak berdinding dikuatkan dengan riwayat Al-Bazzar dan Nabi SAW menunaikan solat fardu tidak menghadap kepada sesuatu yang menutupinya. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi SAW solat di tanah lapang, tempat terbuka, dan baginda tidak ada satu isyarat atau tak ada sesuatu sutrah, sesuatu penghadang antara baginda dengan objek berkenaan bagi menandakan baginda dan para sahabat sedang menunaikan solat. Lebih jelas lagi adalah berdasarkan kepada riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya, muka surat 312, juzuk yang keempat, bahawa seorang lelaki berkata pada Ibn Abbas, "Akana baina yadayhi anazatan?" Qala la. Adakah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipancangkan kayu pendek? Dia menjawab, tidak. Kami tidak mengerti bahawa ada setengah pihak yang menggunakan hadis ini dalam menetapkan batalnya solat dengan lintasan sesuatu di hadapan orang yang mendirikannya. Mereka sebenarnya membuat ketetapan dengan meninggalkan sebahagian besar dalil-dalil hadis yang sahih yang menetapkan tidak terbatalnya solat dengan lintasan perempuan atau keldai ataupun anjing. Imam Syafi'i rahimahullah ada mengemukakan pendapatnya mengenai hadis menetapkan terbatalnya solat dengan sesuatu yang melintas seseorang yang bersolat. Menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, wanita, anjing ataupun keldai yang melintas di depan orang yang bersolat hanya memutuskan kekhusyukan solat semata-mata. Apabila seseorang disibukkan dengan hal yang demikian, dikhawatiri ia akan memutuskan zikir tetapi tidak membatalkan solat. Justru menurut Imam Syafi'i, hal tersebut hanya mengganggu kekhusyukan solat dan tidak membatalkan solat. Ini dalam mazhab kita, mazhab jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita semayang, orang lalu depan kita, orang lintas kita, solat kita tak batal. Cuma terganggu sedikit. Dan kita tengok dalam beberapa keadaan, kalau anak, cucu, budak kecil, orang upaya binatang lintas, mereka tak berdosa. Sebab mereka tidak tertakluk pada hukum taklif. Tetapi kalau orang Islam balik berakal dewasa, lintas kita depan solat itu, sunat kita tahan dengan tangan kita. Sunat kita tahan dengan tangan kita. Jangan lintas zon eksklusif tu. Kalau dia nak lintas juga depan orang solat, dia keluar daripada zon eksklusif tu. Macam kita kata, kita solat sini, depan kita ni antara telapak kaki tumit ni ke depan kita 3 hasta tu, itu kita katakan zon eksklusif untuk kita menunaikan solat. Yang ni kita gunakan zon berkenaan untuk rukuk dan sujud. Maka haram bagi seseorang yang dewasa nak lintas pada zon tu. Jadi kalau dia nak lintas juga, boleh jadi dia tak tahu, tak perasan orang ramai nak kerja masuk saf, khususnya hari Jumaat di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Kalau orang nak lintas juga, kita sunat, kita tahan tangan. Nak lintas juga kali kedua, tahan kuat sikit. Kalau lintas juga, Nabi sifatkan
orang yang melintah, orang yang bersolat itu adalah innama huwa syaitan. Tu setan. Ini dalam hadis ni ada. Maknanya jahat lah. Orang yang melintah, orang yang tengah bersolat, jahat. Dah beri amaran. Kali pertama, kad kuning. Kali kedua, kad kuning. 2 kali kad kuning, kad merah lah. Tu maksudnya setan. Nah, jadi orang dewasa yang melintah orang tengah bersolat, hukumnya haram. Haram dan berdosa kerana mengganggu orang sedang munajat pada Allah. Tapi kalau anak-anak hak tak balik, kurang upaya apa semua tu, itu mereka tidak tertakluk pada hukum sebab mereka bukan mukallaf. Tak balik, tak berakal pun. Bagaimana nak dikira dengan hukum? An Suhaib Al-Basri qala sami'tu Ibn Abbasin yuhaddisu annahu ja'at jariyatani ay tiflatani saghiratani tas'iyani min bani Abdul Muttalib fa akhasta bi rukbatayhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa fara'a bainahuma lam yansarif. Diriwayatkan daripada Suhaib Al-Basri radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada budak perempuan yang datang sambil berlari-lari dari Bani Abdul Muttalib. Mereka memaut kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan solat. Baginda menghalang kedua-dua budak perempuan berkenaan dan meleraikannya serta terus menunaikan solat. Jadi, hadis ini cerita pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tengah bersolat. Tiba-tiba ada budak perempuan ni lari-lari pergi paut lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi baginda meleraikan pautan berkenaan dan baginda terus menunaikan solat. Andai kata perbuatan kanak-kanak berkenaan menjadikan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbatal, nescaya setelah meleraikan pegangan dari dua kanak-kanak perempuan itu tadi, baginda kembali mengulangi solatnya. Tetapi apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bila tengah sembahyang pun, dua kanak-kanak datang pegang lutut, duduk bergayut, baginda leraikannya dan terus menyempurnakan solat. Ini membuktikan bahawa lintasan kanak-kanak atau gangguan kanak-kanak tidak membatalkan solat. Tuan-tuan faham ni? Kau mengantuk pasca bajet? Biasa. Salah tuan-tuan. Apa mengantuk tidur, tak ada masalah, tak kena bayar. Kan? Tidur tak kena bayar, tuan-tuan. Tidur kat masjid. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah. Fa iza sajada wasaba al-Hasan wal Husaini ala zahri, fa iza rafa'a ra'sahu akhadhahuma min khalfihi akhadha rafiqan wa yad'uhuma an zahrihi fa iza 'ada hatta qada salatuhu akhadahuma ala fakhizai al-hadis. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah menunaikan salat Isya yang akhir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda bersujud, cucu baginda Hasan dan Husain pun melompat ke atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda mengangkat kepalanya dari sujud, baginda menarik Hasan dan Husain dari arah belakang dengan perlahan-lahan lalu melepaskan dari belakangnya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kembali bersujud, cucu baginda Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma kembali melompat ke atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam hingga baginda menyelesaikan salatnya, menyempurnakan salatnya dan mendudukkan kedua-dua cucunya itu di paha baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kes Sayyidina Hasan dan Husain, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Atau hari bila baginda sallallahu alaihi wasallam sujud, dua cucu ni lompat atas belakang, panjat atuk dia. Lepas tu baginda bangkit daripada sujud dan baginda mendudukkan dua cucu. Kemudian baginda sujud kali kedua, cucu ni lompat lagi atas belakang. Kemudian baginda meleraikan dan terus menyempurnakan salat. Bila habis salat, ambil balik cucu tu, duduk atas riba baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan cucu baginda yang mengganggu baginda ketika dalam salat itu tidak dilarang, tidak ditegar, tidak dimarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, baliknya baginda meleraikan
pelukkan mereka itu dengan baik, dan selepas itu baginda kembali memaut mereka dan mendudukkan mereka berdua di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita marah dah, Mina, aku nak sembahyang tak boleh, budak ni ganggu betul lah. Mu ni pandai beranak, pandai buat anak, nak jaga anak tak boleh. Marah selalu kita. Padahal cucu kita juga. Dan lintasan cucu, ganggu cucu tu tidak membatalkan salat. Kecuali hak cucu pakai pamper tu. Bila masalah ni, kita tengok. Kalau kita sembahyang kat rumah, cucu tadi pakai pamper baru mandi. Tak, kita pun sembahyang lah, dan boleh jadi kita sembahyang sunat. Tak, ataupun kita nak sembahyang fardu. Tak kisahlah, sunat atau fardu. Tak, bila kita sembahyang tu, berbatal bila kita menanggung najis yang kita yakini ada dalam pampers, anak cucu duduk panjat kita atau bersentuhan dengan kita ketika kita sedang solat sebentar tadi. Ni masalah yang kena perhatikan. Kadang-kadang datuk romantik, bapak romantik, nak bawa anak kecil-kecil ni ke masjid, ke surau. Tak, hari Jumaat ke hari apa ke, tak. Pakai pampers anak, mula-mula pakai itu memang bersih lah. Tapi anak atas masjid tersurau, duduk 15 minit, 20 minit, lari sana, lari sini, kencing berak. Wih, mari parking dah kita pula. Kita duduk tahiyat akhir dah, dia mari parking, landing balik elok-elok. Macam pesawat Air Asia pula. Mari parking dah kita. Lepas sembahyang tu, kita rasa pampers dia penuh, kita tengok pampers penuh. Air kencing, tampung tu. Walaupun kita tak sentuh pampers tu secara langsung, tetapi pampers berkenaan sedang dan telah menanggung najis, menatijahkan solat. Yang menanggung najis tadi hukumnya adalah terbatal. Jadi kalau solat fardu wajib diulang, kalau solat sunat diulang solat sunat atau fardu tadi dengan wuduk yang baharu. Alhamdulillah. Faham tak ni? Halo. Betang bajet panjang-panjang tak faham. Ini bukan bajet, ini ilmu. Nanti kita kena cermat sikit buat ibadat, tuan-tuan. Cermat sikit buat ibadat. Bawa anak masjid, bawa anak surau bagus. Tapi pastikan kencing berak tu tak ganggu kita buat ibadat. Tu kadang-kadang setengah orang dia promosi solat sambil dukung anak. Walhalnya solat satu perbuatan yang khusus. Dukung anak tu adat yang biasa. Mereka promosi, aku sembahyang sambil dukung anak. Boleh. Kalau dah sembahyang sambil dukung anak, tak jadi sembahyang dah, jadi dukung anak dah. Sembahyang lain, dukung anak lain. Sembahyang tu ibadat yang khusus, dukung anak tu adat yang umum. Itu pun dah tak boleh nak beza dah. Pelik orang kita. Lepas tu kalau kita dukung anak pula, ada najis yang mendatangi. Ada najis yang mendatangi. Kita panggil najis iktibar, najis hukmi. Walaupun tak nampak bau, tak nampak warna, tak nampak rasa, tapi iktibar, najis tu ada. Pun batal solat juga. Ya? Ini kena ambil perhatian. Kadang-kadang bukan anak kita pun, anak orang, anak jiran bawa. Tapi oleh kerana kita duduk semayang sebelah bapak dia, budak ni pun dengan kita sekali dia seret. Pun jadi masalah juga. Dan ibu bapak bila kita jawatankuasa masjid ni tegur sikit, mula naik syekh. Kita tegur sikit ya, mula naik syekh. Dia kata masjid tak mesra pelanggan lah, masjid tak mesra rakyat lah, masjid apa ni tak mesra kanak-kanak lah. Walhal kita tegur tu dengan ilmu, dengan penambahbaikan. Kita kata, dek, sah ni budak kecil duduk belakang. Dewasa depan, budak belakang, wanita lagi belakang. Nah,
Dia kata, apa ni? Budak-budak tak belakang kesian lah. Takutlah budak mari masjid. Itu kesimpulan yang salah. Ya? Ini kefahaman agama yang lurus, yang membolehkan kita lakukan ibadat dengan sempurna. Alhamdulillah. Baik. Lepas baginda menduduki Hasan dan Husain tahriba bila selesai solat, baginda mencium kedua cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis yang seterusnya. An Abi Ayyub al-Ansari wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qala kullu minhuma dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Hasan wal Husain yal'abani baina yadayhi aw fi hujrihi faqultu ya Rasulullah atuhibbuhuma faqala kaifa la uhibbuhuma wa huma rihatani minad dunya ashmahuma. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub al-Ansari dan Sa'ad bin Abi Waqqas masing-masing berkata, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Sayyidina Hasan dan Husain sedang bermain-main di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menyintai kedua cucu kamu berkenaan? Baginda menjawab, bagaimana aku tidak menyintai mereka sedangkan mereka adalah kehidupanku yang harum dari kebahagiaan dunia yang selalu aku cium. Nabi sallallahu alaihi wasallam datuk yang romantik, sayang cucu. Lepas sembahyang cium cucu. Itu tanda datuk yang romantik. Kalau kita ni lepas sembahyang, ada cucu datang, serabut. Kan? Marah. Ada yang tak kena, ada yang menenting, ada barat. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa. Cucu ganggu pun tak apa. Budak-budak biasalah. Dia nak berlari ke, nak panjat ke, nak apa. Tak apa. Kita ajar dia satu sikit. Baba tengah sembahyang, atuk tengah sembahyang. Kali jangan panjat. Kan? Jangan terus marah, terus fire gitu. Atromen pun mati kutu. Berdasarkan pada hadis-hadis di atas, dapatlah disimpulkan bahawa tidak haram apabila wujudnya anak-anak bermain di depan orang yang sedang bersolat. Tak haram. Budak-budak kita letak tepi, kita sembahyang, dia mainlah. Apa yang dia nak buat? Tak haram. Tak batal solat. Ia hanya memutuskan khusyuk solat sahaja. Bukannya membatalkan solat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menggunakan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan, menempatkan hijab, tabir atau penghalang adalah sunat. Daripada Sayyidina Sahal bin Hasmah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadni minha." Diriwayatkan daripada Sayyidina Sahal bin Hasmah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antaramu menunaikan salat naklah menghadap ke dinding ataupun tabir, maka naklah kamu mendekatinya. Ini sunat tuan-tuan, kalau kita sembahyang di tempat yang terbuka, kita cari dinding, cari tabir dan kita khususkan zon eksklusif antara kita dengan dinding atau tabir berkenaan. Supaya orang tahu kita tengah solat dan orang tak melintah antara zon eksklusif berkenaan tu. Ataupun kita cari tiang-tiang, rapat ke tiang, rapat ke dinding. Dia tak akan ada gangguan. Hatta kalau ada tiang-tiang besar dalam masjid pun, kalau kita duduk, zahirnya kita tengok dengan sebab tiang itu dia membutuhkan saf dalam salat, tapi sebenarnya kewujudan tiang-tiang dalam masjid sesekali tidak memutuskan saf dalam salat. Begitu juga kalau kita orang normal, orang sihat, kita sembahyang berdiri. Tapi sebelah kita ni ada orang sakit yang sembahyang duduk atas kursi. Adakah dikira membutuhkan salat dengan ada ruang-ruang lagi? Tidak. Tidak dikira sebab kita solat secara normal, orang sihat. Yang sebelah kita tu guna kursi dan ada ruang-ruang lagi itu tidak membutuhkan solat sebab mereka menggunakan kursi sebab sakit. Ni masalah tuan-tuan, masalah sembahyang atas kursi. Ramai orang kita tak faham ni. Sembahyang atas kursi. Apa sebab kita sembahyang atas kursi? Kalau tak ada sebab, tak sah sembahyang atas kursi. Kita orang sihat, orang normal, wajib solat dengan sempurna. Dan salah satu rukun solat yang 13 itu adalah berdiri tegak. Sebab tu disebut, wa yuqimus solah, naklah kamu mendirikan solat. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Sesungguhnya, dirilah kamu untuk menunaikan solat. Jadi solat tu kena berdiri, wajib berdiri. Ni kita masalah kita sekarang ni, hantar anak sekolah, boleh. Pergi Jaya, Tesco, beli barang dapur, boleh.
Satu ahad kenduri kahwin, boleh. Driving, boleh. Bila masuk masjid, masuk surau, cari kursi, main tu duduk atas kursi. Fuyo. Siapa ajar kita macam tu? Kitab mana kita guna, dalil apa kita pakai? Syekh mana yang kita tanya? Syekh apa kita sendiri buat keputusan gitu? Kalau kita sehat, normal, masuk masjid, masuk surau, terus sembahyang duduk atas kursi, tak sah salat. Sebab kita telah meninggalkan rukun utama solat, iaitu berdiri tegak. Hatta kalau nak duduk pun, duduk pilihan utama ialah kerana keuzuran. Nabi SAW bersabda, "Salu qa'imah fa'ilam tastati' faqa'ida fa'ilam tastati' fa'ala jambin." Rawahul Bukhari. Tunaikanlah salat sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu sebab uzur, tunaikanlah salat sambil duduk. Jika tak mampu sebab uzur, tunaikanlah salat sambil berbaring. Nah, kalau normal, sehat, wajib berdiri. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tak mampu nak bengkokkan kaki, boleh jadi dia gout, dia arthritis, dia ada masalah tulang, belulang, masalah darah tinggi, kecil manis ke, tak boleh berdiri lama. Boleh berdiri sekejap. Berdiri sekejap dulu. Bila nak duduk, barulah gunakan alat kursi dan sebagainya. Ya? Tapi kalau nak duduk sebenarnya pilihan kita, duduk atas lantai. Kerana kalau kita solat duduk atas lantai, kita masih boleh sujud dengan sempurna. Kita sujud dengan 7 anggota badan. Kalau kita solat duduk atas lantai, letak punggung atas lantai ni. Macam mana? Macam kita duduk seperti tahiyat pertama. Itu solat duduk atas lantai dengan tahiyat pertama. Kalau tak boleh seperti duduk tahiyat pertama, kita duduklah seperti tahiyat akhir. Kalau tak boleh duduk seperti tahiyat akhir, kita duduklah bersila. Kalau tak boleh duduk bersila, mungkin sebab bisu ke, buasir ke, agak berat, maka kita duduk pelunjung. Banyak jenis duduk tuan-tuan, tapi duduk yang utama, yang berkait dengan macam tahiyat pertama, macam tahiyat akhir, macam duduk bersila, atau duduk pelunjukkan kaki arah kiblat, atau dada muka kita wajib menghadap arah kiblat. Duduk atas kursi itu pilihan akhir. Kerana seseorang itu ada komplikasi tertentu. Boleh jadi dia slip disc, boleh jadi dia arthritis, boleh jadi dia gout, boleh jadi dia memang tak boleh berdiri lama. Kalau berdiri lama, ketar, buih mulut, macam nak kena sawan Cik B gitu. Tak apalah. Boleh duduk atas kursi. Jadi kita nak kena tanya syekh kita, ustaz kita, tok guru kita. Ustaz, boleh tak saya semayang duduk atas kursi? Hang sakit apa? Ustaz akan jadi macam tu. Anak semayang duduk atas kursi, hang sakit apa? Sakit hati ustaz. Mana boleh? Kenapa sakit hati? Bajet tak berpihak kepada saya. Tak boleh. Sakit mata. Sakit tangan semayang duduk atas kursi. Apa kena mengena, sakit mata, sakit tangan, sakit telinga, sakit hati? Saya rasa sedung ustaz, sebab tu saya semayang duduk atas kursi. Apa kena rasa sedung dengan semayang duduk atas kursi? Tak logik. Orang kita ni, dia sangka. Dia pergi Mekah, pergi Madinah, pergi negara Arab, Dubai ke, mana ke. Dalam masjid tu ada kursi, jadi ada rasa penat sikit, letih sikit, semayang tu duduk atas kursi. Tak sah. Yang main-main. Ni kursi-kursi hak kita letak ada kat masjid, tak tahu siapa letak dan bagaimana justifikasinya. Bukan saya memutlakkan tak boleh semayang duduk atas kursi. Boleh semayang duduk atas kursi, tapi dengan musabab yang dibenarkan hukum syarak. Kalau nak semayang duduk sekalipun, duduk atas lantai. Kerana duduk atas lantai, ada duduk seperti tahiyat pertama, ada duduk seperti tahiyat akhir, boleh kita duduk bersila atau boleh kita duduk melunjung. Dan solat sambil duduk atas lantai membolehkan kita sujud dengan sempurna, merapatkan 7 anggota badan. Kalau kita semayang duduk atas kursi, rukuk tak sempurna lah. Apatah lagi nak turun bersujud? Taklah. Tapi bukan melihat pada kekurangan pada perbuatan itu saja. Solat duduk atas kursi sebenarnya melihat kepada kepentingan
yakni keuzuran yang mendesak. Seperti saya kata tadi lah. Dia pening tak boleh berdiri lama. Kalau pening tak boleh berdiri lama, berdiri dulu. Berdiri dulu, kita letak kursi, berdiri dulu. Untuk settlekan takbiratul ihram tu. Allahu Akbar. Lepas tu baru dia duduk. Abang tak boleh berdiri lama. Berdiri 2-3 saat untuk memulakan takbiratul ihram boleh? Boleh. Wajib juga berdiri tu. Ini tak ada apa-apa. Jalan okey, steady je jalan okey. Pagi-pagi jogging lagi. Lepas tu pukul 11 kenduri kahwin. Pukul 2 petang pergi beli barang pula. Petang-petang lepas asar pergi main golf pula. Mari masjid semayang duduk atas kursi. Apa barang? Pelik orang kita tuan-tuan. Minta maaf lah datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri minta maaf. Ustaz ni nak beri panduan apa kewajaran kita solat menggunakan kursi. Apa justifikasinya? Jangan kita mudah-mudah ikut orang. Jangan. Kadang-kadang hari Jumaat kita tengok ramai orang semayang duduk atas kursi. Masuk, cari kursi, semayang, duduk. Lepas Jumaat tu, dia sendiri angkat kursi, letak sana, letak sini. Terus keluar, terus lari. Start kereta. Boleh jalan laju. Macam cerita Abang Jamil. Dekat Latifah, mata dia sebelah sini. Dekat Hasnah, mata dia cedera sebelah sini pula. Abang Jamil. Penipu. Madu 3. Kalau tipu bini pun dah dikira salah dan dosa, apatah lagi solat di atas kursi bila kita cuba menipu Allah yang Maha Bijaksana. Allah. Kerajaan Malaysia orang tipu mudah-mudah aja kan. Mengarah Jabatan Air Sabah, timbalan pengarah Jabatan Air Sabah, duit cash simpan dalam almari di pejabat. Uyuh. 3.3 bilion lebih. Uyuh. Tipu itu je dapat komisen. Nak kontrak dapat komisen. Nak kontrak dapat komisen hingga 30%. Soal siasat. Akhir kali lepas juga. Letih tuan-tuan. Ini orang tipu kerajaan. Orang tipu polis. Orang tipu PDRM. Orang tipu lawyer. Hakim pun tertipu. Saya tahu tuan-tuan. Saya 5-6 kali naik mahkamah. Kes perbicaraan pengganas. Bicara bab Syiah. Bicara bab Wahabi. Hakim pun boleh jadi tertipu. Kita tengok cerita Melayu. Tipah tertipu. Rupanya kita pun tertipu juga. Dan tipu yang paling berat, tipu dalam solat. Nabi SAW sifatkan sejahat-jahat pencuri. Bukan curi duit kerajaan. Jahat-jahat pencuri ialah pencuri dalam solat. Dia tak layak sembahyang di atas kursi. Dia tipu diri dia tipu Allah Ta'ala. Sembahyang duduk atas kursi. Dia tak uzur dalam melakukan keperluan atau mencapai kehendak kehidupan, tetapi bila masuk masjid, masuk surau, dia berlagak seperti orang yang sedang dalam keuzuran. Allah. Tak patut lah tuan-tuan. Kalau saya ketua imam sini, saya kutip-kutip semua kursi simpan dalam store. Kalau Datuk Tan Sri minta, jumpa dengan saya. Kalau saya ketua imam lah. Tapi saya hanya pun penceramah jemputan saja. Ini adalah panduan untuk kita hayati bersama. Ibadat kena cermat tuan-tuan. Ibadat kena cermat. Bukan mudah perhitungan kita dengan Allah di akhirat. Bukan mudah. Kalau catatan SPRM pun panggil orang tu, panggil orang ni, panggil orang tu, panggil orang ni. Payah tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu, siasatan polis dengan SPRM ni lebih teruk SPRM lagi tuan-tuan.
Dari sudut SOP dia. Tapi antara polis, SPRM, siasatan malaikat, lagi teruk untuk kita hadapi akhirat. Jadi ibadat kena ada warak, ibadat kena cermat. Allahu Akbar. Kesimpulannya mudah. Yang pertama, kes yang kita sebut pagi ini, solat tidak terbatal dengan lintasan sesuatu. Wanita, kanak-kanak, anjing, kalau orang dewasa lintas solat kita, kita tahan dengan tangan. Yang lalu juga kita tahan kali kedua yang keras sikit. Dia lintas juga, langgar juga. Nabi sifatkan orang melintas tu panggil tak elok macam setan. Dan yang kedua, bila kita sembahyang sempat terbuka, kita sunat letak penanda bagi menunjukkan kepada orang lain kita sedang menunaikan solat. So antara tumit kita berdiri ke depan ada jarak 3 hasta. Jarak itu merupakan zon eksklusif untuk kita menunaikan solat. Kalau seorang yang dewasa lalu juga zon eksklusif tu, maka hukumnya haram dan berdosa, tetapi tidak membatalkan solat yang ditunaikan. Dan kesimpulan kita juga, dalam kes solat duduk atas kursi, dibenarkan secara bersyarat. Orang yang benar-benar uzur pada tempatnya sahaja, seperti dia tak mampu berdiri dengan penyakit yang kompleks ada padanya, mungkin dia gauk, dia kencing manis, dia darah tinggi, dia slip disc, atau ada komplikasi yang lain pada tulang, pada badan, dia tak boleh nak rukuk, tak boleh nak sujud, dia hanya boleh menggunakan alat bantuan kursi untuk solat, dia dibenarkan. Walaupun pergerakan dia tidak sempurna, tetapi solat yang ditunaikan itu tetap mendapat pahala yang sempurna, kerana orang yang sakit, dia menanggung keuzuran, menanggung siksaan, tapi dia tetap menunaikan solat dalam keadaan begitu, dan Allah kurniakan pahala yang sempurna. Bahkan ada dalam hadis menunjukkan solat orang sakit lebih banyak pahalanya berbanding solat orang yang sihat. Kerana orang sihat, dia tidak diuji pada kesakitan tubuh badan. Manakala orang sakit, dia tetap menunaikan solat walaupun dia diuji dengan keuzuran dan kesakitan di badan. Jadi tak kisahlah kita kecil manis ke, darah tinggi ke, paru-paru berair ke, lemah jantung ke, kita tetap menunaikan solat dengan sempurna walaupun masa berangkat hampir tiba. Jadi setakat itulah dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan pembentangan bajet 2017 menggembirakan tuan-tuan. Pencen dapat 250 dan wan ihsan untuk kaki tangan awam RM500 saja. Dan bajet-bajet lain walaupun tak berkaitan dengan tuan-tuan, tapi berkaitan dengan pihak-pihak yang lain, justru bersyukurlah dengan apa yang ada. Mudah-mudahan Allah tambah kesyukuran kita itu dengan nikmat yang berganda-ganda. Alhamdulillah. Terima kasih atuk datin tuan-tuan pada pagi ini. Dan saya sebenarnya keletihan. Lepas Jumaat kemarin, saya pergi ke Kedah. Semalam ada forum di Kuala Kedah, forum militan IS. Dan forum semalam pun kita habis pukul 11 malam, makan-makan minum sembang. Daripada pukul 12 Kuala Kedah sampai ke rumah Bangi dalam pukul 4.45 pagi tadi. Jadi duduk sekejap, cakap dengan bini, tak sempat nak peluk bini pun, ambil air semayang sikit yang mulai, kemudian terus datang ke sini. Dan pukul 8.30 ni, kita ada program pula di Aswaja Learning Center untuk program postgraduate, pelajar master dan PhD, kerjasama dengan UM. Dan pukul 2 petang nanti kita ada kuliah pula, kuliah belajar hadis dengan Maulana Hussein, seorang ulama hadis Ahlussunnah Jemaah kita. Alhamdulillah. Jadi kalau fikir duit tuan-tuan, memang tak datang lah. Tak pergi ceramah kat Kedah. Kalau orang ceramah bayar RM300. Tak datang balik ceramah sini dalam masa terdekat kalau orang bayar RM200. Jadi kalau pergi ke Kedah, pusing Bukit Jelutong, balik tak tidur dalam masa sehari semalaman, orang bayar RM500,
tak berbaloi tuan-tuan untuk bajet Kerajaan Malaysia 2017. Tapi kalau kita fikir ini kerja dakwah, kita fikir kita buat kerja agama, berkhidmat untuk agama Allah, insya-Allah bajet akhirat lebih besar, margin keuntungannya, kebahagiaannya berbanding daripada bajet dunia tuan-tuan. Begitulah orang Iban kata, agi hidup, agi gelaban. Tapi saya bukan Iban, saya orang Gua Musang, Kelantan. Jadi tuan-tuan terima kasih, tak payah tanya soalan. Kerana qadi la yaqdil qadi wa huwa ta'ban. Qadi itu tidak boleh memberi hukum dalam keadaan qadi keletihan. Betul. Bukan lawak ni betul. Tak boleh. Ustaz boleh tanya salah, tak boleh. Kenapa? Saya letih. Sebab dia mempengaruhi jawapan itu. Ustaz tak boleh nak tanya salah, tak boleh. Saya lapar. Tak makan apa lagi tuan-tuan. Lepas ni kita makan nasi lemak. Kan? Tak boleh bagi hukum. Kalau nak tanya hukum, lepas makan dulu baru tanya. Itu dia. Itulah tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf terkasar bahasa tersilap bicara. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita pagi ini. Ampun dosa ibu bapa kita, anak-anak kita, isteri, keluarga yang kita sayangi. Dan Allah amankan Malaysia daripada segala musibah, malapetaka, ancaman keganasan, wabak penyakit dan perbalahan. Allah satukan hati-hati kita dan jadikan kita sentiasa hidup mendambakan keredaannya dari semasa ke semasa. Akhiran aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ولوالدينا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل لنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا أبواب العلم والمعرفة. ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخيرات. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.